Ya, maksudnya, ya, aku menghadap wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta yang memberikan agama yang benar. Sama sekali aku bukanlah dari kalangan orang-orang musyrikin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah semata-mata kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya dan dengan ini aku diperintahkan. Dan aku ialah di kalangan orang Islam. Ya. Riwayat di dalam kelima-lima sunan kecuali Al-Bukhari. Ya. Baik. Ya. Itulah ya hadis berkaitan dengan doa iftitah. Ya, yang mana kita selalu baca. Ya. Jadi kita boleh semak baliklah bagaimana kita baca doa iftitah pada hari ini. Ya, ada setengah orang lepas angkat takbiratul ihram tak baca doa iftitah. Ya, sedangkan dia berkesempatan, dia ada ruang untuk dia baca doa iftitah. Ya, walaupun doa iftitah ini merupakan perkara yang sunat. Ya, sunat, ya, sunat hai'ah. Ya, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Namun sangat-sangat ditekankan oleh baginda Nabi SAW. Ya, sebab itu kita bacalah doa iftitah ini ya, sebelum kita memulakan bacaan Al-Fatihah, ya, iaitu selepas takbiratul ihram. Ya. Dan ya, dalam bacaan doa iftitah ini juga ya, kita kena berhati-hatilah. Kadang-kadang ada yang baca, tapi bila baca doa ni dalam keadaan kelam kabut, dia tukar-tukar. Ya, dia bertukar-tukar. Ya, apa yang tertukar, yang di hujung-hujung tu lah. Ya, hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Ya, dekat atas dia letak muslimin. Ya, nanti dekat bawah tu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. So jangan baca doa ni kelang kabut, nanti dia tertukar tempat. Ya, baca betul-betul. Ya, yang di atas itulah musyrikin dan yang di akhir itulah muslimin. Ya. Baik. Sebab apa dinamakan doa ini sebagai doa iftitah? Ya, jika diperhatikan tawajuh yang kita baca, tiada satu pun di dalamnya berbentuk doa, tetapi ia adalah khabar, ya, iaitu penceritaan dari seorang hamba kepada Tuhan. Iaitu seorang hamba ketika permulaan solat menceritakan dan yang membuat pengakuan bahawa Allah itu yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Ya, bila kita baca doa iftitah ini, ya, bila kita mengangkat takbiratul ihram, ya, bila kita kita sebut Allahu Akbar, ya, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Sepatutnya yang disebutkan tawajuh, fokus tadi itu adalah fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ya, seolah-olah kita berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam solat, dengan doa iftitah ini. Ya, kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, ya. Sebab itu bila kita dah mengangkat takbiratul ihram, ya, sepatutnya kita dah kena fokus pada Allah. Ya, dah tak ada apa-apa yang lebih hebat, dah tak ada apa-apa urusan kita yang lebih hebat, yang lebih besar lagi daripada kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat. Ya. Itulah ya tuntutan kepada fokus kita, ya, hendaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat. Ya, tapi biasalah kita ni orang awam. Ya, kadang-kadang iman kita ni memang bersifat naik dan turun. Ya, kadang-kadang datang imannya bagus, ya, fokus pada Allah lebih. Ya, datang dia punya lemah iman dia, ya. Satu apa pun dia tak ingat dalam solat, ya. Ingat yang bukan-bukan dalam solat, ya. Ya, ingat yang bukan-bukan dalam solat sehingga menyebabkan kadang-kadang terlupa bilangan harakat. Ya. Bukan harakat, rakaat, sorry. Ya, terlupa bilangan rakaat solat. Ya, kita terlalu memikirkan hal dunia. Ya, bila angkat takbir tu dah tak ingat Allah, tak tahu diingat apa.
Ingat rumah, ingat kereta, ingat motor, ingat isteri, ingat anak-anak. Anak-anak aku ni balik sekolah siapa ambil? Kereta aku tadi dah kunci ke belum? Semua benda tu dia nak ingat lepas dia angkat takbiratul ihram. Kan? Jadi dekat situ dah tak fokus lah. Ya, sedangkan bila kita dah angkat takbiratul ihram, bila kita dah kata Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, sebab tu kita kena faham ya apa yang kita baca. Ya, bukannya ikut-ikut orang. Ya, pada peringkat awal kita mula nak belajar, memanglah kita ikut-ikut orang, ikut guru aja kita ikut. Tapi dah lepas lama kelamaan ya, tak adalah kita nak terus. Ya, sekurang-kurangnya kita tahulah apa yang kita baca dalam solat. Ya, bukan sahaja baca di bibir, kena faham apa yang dibaca. Ya. Ya, termasuk juga lafaz. Ya, takbiratul ihram ini ada kadang-kadang macam mana kita biasa lafaz. Bila angkat takbir usalli, ya. Usalli, ya, nak semayang apa? Semayang sunat ke, semayang fardu ke, ya? Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat, mengikut imam kerana Allah Taala. Allahu akbar. Kan, lepas Allahu akbar je teruslah Allahu akbar kabir, baca laju betul. Kan, tahap apa yang dibaca pun tak tahu. Kan? So hati-hati lah. Ya. Kalau kita nak baca doa iftitah ini, kebiasaannya biasa orang akan mematikan perkataan akbar. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Sepatutnya Allahu akbaru. Ra tu baris depan. Allahu akbaru kabira. Ra tu mesti dihidupkan, bukannya dimatikan. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi wa ta'ala. Kelam kabut baca doa iftitah. Nak kejar imam ustaz, imam laju. Kan? So kena baca betul-betul. Ya, Allahu akbaru. Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan? Barulah dapat feeling, barulah dapat fokus. Ini kadang-kadang baca macam beretih jagung mulut, tapi tak apa-apa dibacanya. Ya? Terkejar-kejar. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillah. Datang semayang dah termengah-mengah. Kan, berlari daripada kereta ke dalam saf, masuk saf dalam keadaan termengah-mengah. Terus angkat takbir Allahu akbar. Dah tercungap-cungap dah. Allah akbar. Kan, macam mana nak menghadap Allah macam tu? Menghadap Allah dalam keadaan tergesa-gesa. Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala mestilah dalam keadaan penuh ketenangan, hati kena tenang. Kan, semua kena relax. Mana boleh tergesa-gesa. Nanti takut-takut kualiti solat kita tu macam mana di sisi Allah. Wallahu a'lam, tak tahulah. Allah Ta'ala sajalah yang maha menilainya. Kan? Tapi daripada kita ni sebaik-baiknya persembahkanlah kepada Allah. Ya, sembahyang tu betul-betul. Ya. Sebab tu tak boleh kelam kabut. Kan? Ya, sebab itu ya diajarkan kepada kita bersedia untuk tunaikan solat. Kan? Kalau kita berada dalam keadaan yang mungkin kita tergesa-gesa dan sebagainya, duduklah tenang dulu. Ya. Dah lambat ustaz, dah lambat. Kenapa dah lambat? Sekian. Ya. So berhati-hati. Ya. Ya, kita kena sembahyang ini ya, kena tenang-tenang ya, kita sembahyang ya, baca betul-betul. Sebab kita nak fokus, nak dapat fokus pada Allah ni bukan senang. Kadang-kadang 1 minit, 2 minit yang terawal je, Allah. Itu pun fokus pada angkat takbir. Nak masuk takbir dengan bahasa Melayu tu lagi masalah. Kan? Mengangkat takbir bukan main lama. Allah. Tak tahu pasal lama.
Ya, tak tahu apa pasal lama. Ya, bila tanya kenapa lama sangat? Tak masuk ustaz. Bahasa Arab dengan bahasa Melayu tu nak kena dimasukkan. Tu yang lama sangat tu. Ya. Bila tersilap faham, itulah jadinya. Ya, sedangkan kalau kita lihat, ya, dia tak faham tentang lafaz niat. Ya, dia tak faham tentang konsep niat. Niat itu macam mana dalam solat. Ya, kalau dia belajar, insya-Allah mudah dia mengerjakan solat. Walaupun dalam keadaan tergesa-gesa, insya-Allah dia boleh lagi dapat ketenangan itu. Sebab dia faham. Ya, orang yang tak faham inilah yang dia akan jadi macam itu. Ya, dah lah dia lambat. Lepas tu dia termengah-mengah. Lepas tu dia sibuk dengan usolli. Tak salah sebab usolli itu tak ada masalah. Itu lafaz niat. Ya, tapi bila ada sekatan-sekatan, ya, usolli Allah, lama sangat. Ya, sila-sila imam dah sujud dah. Kan, nak baca usolli tak ada masalah kan, kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, tapi janganlah sampai terlalu, ya, nak fokus Allah, tak masuk. Sekali dah sampai sini, tak masuk pula. Ulang lagi, usalli fardhul zuhri arba'a raka'atin ma'muman Allah. Dah nak sampai dah, tak masuk lagi. Habis dah, imam dah 2-3 rakaat dah, dia tak masuk-masuk lagi. Ni masalah. Ya, tak dapat nak fokus. Fokus yang dimasukkan bukanlah dalam konteks itu. Ya. Angkat takbir macam biasa, kan? Allahu Akbar. Habis niat tadi Ustaz. Niat tu kamu dah berniat dah daripada rumah. Dan bila kita dengar azan, katalah kita dengar azan solat zuhur, kita dah dengar azan dah. Bila kita dengar azan, kita pun pergi bilik air. Kenapa kita pergi bilik air? Aku nak sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam. Kan? On the way pergi ambil wuduk tu, dia dah lintas niat dalam hati tu. Mudah tak? Dah lintas Kan? Dah bila masuk ke masjid, masuk ke surau, masuk dalam saf, terus je Allahu Akbar. Settle masalah. Terus dengan Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan? Ya. Baik, itu ada ya. Ada yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pencipta, ya, Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Yang kedua, dalam doa iftitah tersebut ada kita menyatakan, ada kita berdoa, kita menolak sebarang bentuk kesyirikan. Kita menolak sebarang bentuk kesyirikan. Kan? Saya orang Islam Ustaz, alhamdulillah saya tak adalah pergi tokong ke kuil ke, alhamdulillah saya tak adalah buat syirik-syirik besar tu. Okey, bagus, alhamdulillah. Kan? Tapi itulah Ustaz, ya, bila saya sembahyang macam-macam benda tu datang dalam kepala. Syirik dipanggil syirik khafi, syirik yang ringan. Ya, syirik inilah yang kita nak tolak dalam solat. Syirik apa? Kita mengingat selain daripada Allah dalam solat, itulah yang ulama sebut syiriknya. Tak boleh ingat benda lain dalam solat ni, kena ingat Allah, kena membesarkan Allah. Sentiasa fokus kepada Allah. Kita nak tolak sebarang bentuk kesyirikan dalam solat. Kan? Kita memang tak sembah daripada sudut syirik-syirik yang besar. Syirik-syirik akbar tu kita tak buat, ya. Tak ada pula kita buat perkara-perkara yang syirik, ya, yang murtad tu. Tapi syirik kecil ni dalam solat kita selalu berlaku lah. Ingat selain daripada Allah, itulah yang ulama sebut merupakan syirik-syirik kecil yang perlu kita sedaya upaya hindarkan. Itu yang menuntut kepada fokus. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dah tak ada lain dah. Kan? Tapi disebabkan kita ni level orang-orang awam, iman kita ni lemah, naik turun, ya. Sebab itu kita kena
Macam mana nak dapat kekhusyukan dalam solat? Kena datang tuntut ilmu lah. Kena rajinlah datang-datang kuliah maghrib, kuliah subuh. Tuan-tuan guru datang berkuliah di sini. Ya, kita datang dengar macam mana nak dapat kekhusyukan dalam solat. Itu yang kedua. Yang ketiga, berjanji setiap perbuatan, perkataan dan kehidupan hanya kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita semuanya kerana Allah. Ya. Dan yang keempat, ulama kata kita sentiasa menyerah diri kepada Allah. Ya. Lalu kenapa dipanggil sebagai doa sedangkan tiada doa di dalamnya? Sebenarnya terdapat doa sebelum tawajjuh, namun diringkaskan oleh ulama untuk memudahkan orang awam. Ya, maka ia diiktibarkan sebagai doa juga kerana berdasarkan doa yang disebut dalam riwayat berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayyatan qabla an yaqra'a faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aituka sukutuka baina at-takbiri wal qira'ah ma taqul qal aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma ghsilni min khataaya bithalji wal ma'i wal barad. Muttafaqun alaih. Ya. Baik, hadis. Apa maksud hadis ini? Daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas bertakbir di dalam solat, baginda akan diam seketika. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibumu aku melihat tuan berdiam diri antara takbir dan bacaan tawajjuh. Apakah yang tuan baca? Jawab baginda, ya Allah, jauhkanlah diriku dari dosa seperti mana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa seperti mana engkau sucikan pakaian bersih dari kekotoran. Ya Allah, basuhlah segala kesalahanku dengan salji, air dan ketulan ais. Hadis dari kitab Umdatul Ahkam. Ya. Disebabkan terdapat perkataan Ya Allah di dalam riwayat ini, maka ia diiktibar sebagai doa. Maka dengan sebab inilah dinamakan doa iftitah. Kan? Doa ni ya jarang orang baca. Kalau orang tahu dia akan baca. Sebab itulah bila kita lepas angkat takbiratul ihram, ya, lepas angkat Allahu Akbar, dia ada diam sementara di antara takbiratul ihram itu dengan permulaan doa iftitah tersebut. Itu yang di antara diam itulah Nabi SAW membaca doa tersebut. Ya. Baik. Bagaimana riwayat doa iftitah yang kita selalu baca? Ya, terdapat pelbagai versi doa iftitah. Namun para ulama ya hanya mengambil beberapa riwayat tertentu untuk memudahkan orang awam agar tidak merasa berat untuk mengamalkannya. Ya, doa iftitah yang selalu kita baca sebenarnya telah digabungkan beberapa riwayat oleh para ulama. Ya. Baik. Itu berkaitan dengan doa iftitah. Ya, baik. Jadi daripada doa iftitah tadi, ya, kita dapat lihat, ya, sebelum masuk waktu ni lagi 5 minit. Ya. Baik. Riwayat yang pertama, ya. Terdapat beberapa gabungan daripada riwayat-riwayat yang ada, ya, itulah yang ada yang kita tahu pada hari ini. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Jadi itulah yang kita baca pada hari ini, ya. Maka ya, bermula saat ini, ya, ketika kita membaca doa, ya, iftitah ini tuntutan kepada kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama, ya, menggabungkan, ya, beberapa riwayat tersebut adalah tujuan untuk memudahkan kita orang awam. Kita inilah orang awam, ya. Kita, ya, bagi kita mudah untuk kita baca apa yang kita baca itulah pada hari ini, ya. Ya, disebut, ya, di atas adalah merupakan salah satu yang terbaik, ya. Baik, ya. Isyarat untuk memfokuskan hanya kepada Allah untuk menyucikan dari berlakunya syirik, dari menduakan Allah. Ya, maka bermula saat ini, ya, pemikiran kita perlulah menumpukan sepenuhnya kepada Allah. Dalam solat ini sebenarnya, ya, kita kena berusaha lah, sebab kita ni orang awam. Ya, kita ni memang tidak lari daripada, kadang-kadang, ya, bila dah angkat takbiratul ihram itu kadang-kadang mula-mula saja kita ingat Allah, ya. Dah lepas tu, mulalah, ya, datanglah iblis, datanglah syaitan untuk ganggu kita, datangkan macam-macam bentuk, ya. Syaitan ini dia tidak pernah rasa penat untuk kacau kita. Ya, untuk hilangkan fokus kita kepada Allah, memang syaitan ni memang dia tak pernah ada rasa penat. Ya, dia akan terus mengganggu kita, termasuklah di dalam solat, menyebabkan kita hilang fokus kepada Allah. Ya, dan itulah sebabnya kadang-kadang, ya, kebiasaannya kita ni sebelum kita menunaikan solat, ya, kebanyakan kita memang kita akan baca surah An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu yang biasa kita baca, ya, sebelum kita tunaikan solat. Itulah yang biasa kita baca. Ya, itu pun merupakan salah satu daripada usaha kita sebenarnya di atas kelemahan iman kita. Ya, kita takut waktu kita solat nanti macam-macam yang akan berlaku pada kita. Ya, kita lalai, kadang-kadang terlupa bilangan rakaat. Yang itu biasa berlakulah. Ya, dua ke tiga kan. Yang itu maksudnya, ya, kita pada peringkat awal tu mungkin kita hilang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu amat penting dalam solat ini apa yang kita baca. Ya, salah satu daripada usaha kita adalah untuk memahami bacaan-bacaan dalam solat. Ya, mudah-mudahan sedikit sebanyak, ya, dan yang paling terbaiknya, ya, kalau kita nak menghilangkan ataupun nak mengelakkan, ya, kita hilang fokus di dalam solat, itulah, ya, antara, ya, hikmah kenapa, ya, para Nabi SAW sangat-sangat menyuruh kita solat berjamaah. Dalam solat berjamaah itu, kalau-kalaulah kita terlupa, kan, kita ikut imam, kan, adalah kita bolehlah ikut orang. Kalau kita semayang seorang-seorang, kan, semayang 4 rakaat, dah naik dah rakaat ketiga, dah naik dah rakaat yang keempat, tapi tiba-tiba datang was-was, 3 ke 4. Kalau kita dalam jemaah, ya, insya-Allah kalau berlaku benda-benda macam tu pun, ya, kita boleh bantulah. Tapi kalau semayang seorang-seorang, nak buat macam mana? Ada setengah orang kadang-kadang dah was-was dibatalkan terus. Sayang. Ya, dah 4 rakaat dah. Ya, tiba-tiba, ya, was-was. Wallahu a'lam. Ya, jadi, ya, pada tengah hari ini sempat untuk saya kongsikan itu saja, insya-Allah. Ya, masa pun dah masuk waktu zuhur. Ya, insya-Allah, ya, panjang umur, ya, diberikan kesihatan. Kita jumpa lagi pada CDC yang akan datang. Saya minta ampun, saya minta maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Ya, segala kekurangan ilmu, kelemahan saya itu adalah
kurnia Allah kepada saya, ya, dan kelebihan itu juga kurnia Allah kepada saya. Saya minta ampun, saya minta maaf dunia sampai akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya tangguhkan tazkirah pada tengah hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit makluman tuan-tuan. Yang pertamanya berkenaan mesyuarat agung tahunan Surah Haji Maksum yang akan diadakan pada 15 hari bulan 10 minggu hadapan. Dan ini kali kedua saya memaklumkan dan kita tak ada buat banner, hanya menggunakan media sahaja ya. Untuk makluman kepada semua ahli karyah berkenaan mesyuarat agung tahunan Surah Haji Maksum bagi pembentangan aktiviti dan keuangan pada 15 hari bulan 10 Sabtu malam minggu bermula selepas solat maghrib dijangka 9.30 habis selesailah dan jamuan disediakan. Dan yang keduanya insya-Allah pada 9 hari bulan Ahad ini pagi ada gotong royong, jadi tuan-tuan yang berkelapangan boleh datang membawa kain untuk mengelap cermin, datang untuk bawa penyapu untuk menyapu di bahagian luar ataupun datang lenggang kangkung untuk vacuum. Pilihlah mana-mana yang sesuai untuk kerja-kerja gotong royong. Dan seterusnya pada 9 hari bulan juga pada malamnya ada ceramah Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Ustaz Naim Sa'dun. Jadi tuan-tuan sekali lagi dijemput untuk datang bersama-sama mengimarahkan Maulidur Rasul. Dan insya-Allah selepas solat nanti, selepas doa, yang berkelapangan, yang ada masa, kita maklum kalau satu mungkin ada nak balik cepat tak apa, tak ada masalah. Yang ada masa, sama-sama kita berselawat. Ya, selepas doa nanti berselawat Nabi, kita pun dah maklum. InsyaAllah ini di bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapat syafaat daripada Nabi kekasih Allah di akhirat nanti. Syafaat kepada kita semua. Semoga kita sama-sama dipermudahkan untuk masuk ke syurga Allah insya-Allah. Sekian, terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Ittaqullaha usi'ikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Bersempena dengan sambutan Maulidir Rasul 1444 Hijrah pada 9 Oktober 2022, khatib pada hari ini akan membincangkan khutbah yang bertajuk Kenali dan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada yang menjadi tanda beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman dengan sempurna seorang dari kamu hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, ibu bapanya dan manusia semuanya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai umat Islam, kita perlulah mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui sirahnya, keunggulan peribadi, tanda-tanda kenabian dan keistimewaannya untuk melahirkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang dibacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik, iaitu hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak dalam masa susah dan juga senang. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah sekalian, sirah Nabi SAW bermula dengan kelahirannya di Mekah sebagai anak yatim, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah 4 tahun diserahkan kembali kepada ibunya. Kemudian Aminah meninggal dunia ketika baginda berusia 6 tahun. Dipelihara pula oleh datuknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. Kemudian Abu Talib ditugaskan menjaga Nabi SAW selepas datuknya meninggal dunia. Penduduk Mekah mempercayai kerana beliau seorang yang jujur, amanah, tidak pernah berbohong, malah mereka menggelarkannya sebagai Al-Amin. Ketika berusia 25 tahun, baginda berniaga barang dagangan Khadijah di Syam serta mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Bila pulang, semuanya diserahkan kepada Khadijah. Maisarah yang menemani Nabi SAW sepanjang perjalanan perniagaan itu menceritakan semua kelebihan Nabi SAW kepada Khadijah, yang akhirnya melalui Nafisah binti Manbah memaklumkan bahawa Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW sebagai isteri. Dipersetujui oleh Nabi SAW dan bapa saudaranya terus melamar Khadijah. Perkahwinan dilangsungkan pada usia baginda genap 25 tahun dan dikurniakan 2 putera dan 4 puteri. Pada usia 35 tahun, baginda SAW dilantik menjadi hakim.
bagi menyelesaikan perbalahan di kalangan pembesar Quraisy tentang siapa yang layak meletakkan Hajarul Aswad di Kaabah. Dengan penuh kebijaksanaan, baginda meletakkan Hajarul Aswad di atas serbannya, dan semua pembesar Quraisy itu bersama-sama memegang serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengangkatnya. Kemudian baginda mengambil Hajarul Aswad dan meletakkannya di tempatnya. Ketika berusia 40 tahun pula, baginda dilantik menjadi Rasul, menjalankan dakwah selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hadirin muslimin yang dimuliakan, keunggulan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita selami dengan mengetahui bentuk susuk tubuh badannya. Dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi menceritakan tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah serba sempurna. Kulitnya putih kemerahan, rambutnya hitam, tidak kerinting dan tidak lurus. Sebaliknya sedikit beralun. Ubannya tidak sampai 20 helai. Luas bidang dadanya. Dari dada ke pusat terdapat satu garisan bulu yang nipis. Di antara dua belikat terdapat khataman nubuwah, iaitu cop kenabian. Bila bercakap, diulang 3 kali supaya pendengar memahaminya. Baginda banyak berdiam diri dan kurang ketawa. Baginda akan memberi salam dahulu kepada sesiapa yang ditemuinya. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah qamis. Raja An-Najasyi pernah menghadiahkan sepasang khuf berwarna hitam pekat dan baginda memakainya. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada perak dan batunya adalah batu hitam Habsyi yang dipakai dia jadi kelingking tangan kanannya. Baginda memakan dengan 3 jari dan menjilat jari apabila selesai makan. Jika ada makanan yang tumpah, baginda akan membersihkan dan memakannya, kerana makanan yang dibuang akan dimakan oleh syaitan. Dalam rumah tangga pula, baginda selalu membantu isterinya menjahit pakaian dan lain-lain kerja di rumah. Aisyah radhiyallahu anha pernah menjawab apabila ditanya mengenai apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Katanya yang bermaksud, beliau adalah manusia seperti manusia lain juga. Beliau menjahit pakaian, memerah susu kambing dan melakukan pekerjaan di rumah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati sekalian, sebagai mukjizat kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda diberikan mukjizat. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu hal-hal gaib yang akan berlaku di kemudian hari, dan perkara tersebut benar-benar berlaku. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda yang bermaksud, Kisra, iaitu Raja Parsi, akan hancur dan tidak akan ada lagi Kisra setelah itu. Sedangkan Kaisar, Raja Romawi, akan hancur dan tidak akan ada lagi Kaisar setelah itu. Dan sesungguhnya kamu akan membahagi-bahagikan perbendaharaan kekayaan mereka di jalan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan perang sebagai tipu daya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan tanda kenabiannya dengan membelah bulan menjadi 2 seperti mana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan pernah terbelah menjadi 2 bahagian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saksikanlah. Baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran sebagai mukjizat yang besar dan kekal hingga kiamat. Ia menjadi panduan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan seharian di dunia ini. Selain itu, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur walaupun kedua matanya tidur. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah anda tidak tidur sebelum melaksanakan witir?" Beliau menjawab, "Ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi." Wahai Aisyah, kedua mataku tidur,
namun hatiku tidaklah tidur. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, ada ibadah yang dibenarkan kepada baginda sahaja, seperti wisal, iaitu puasa, iaitu menyambung puasa sehingga 2 hari baru berbuka, dan tidak dibenarkan kepada umatnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka, yakni sahabat. Mereka berkata, bukankah anda sendiri melakukan puasa wisal? Baginda bersabda, aku tidak sama dengan keadaan seorang kamu kerana aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Hadirin Jumaat yang berbahagia, baginda diutus sebagai penutup segala rasul sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat ke-40. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala nabi-nabi. Dengan erti kata lain, jika ada sesiapa mendakwa dirinya sebagai Rasul atau Nabi, maka itu adalah palsu. Dan Nabi SAW menyebutkan mereka itu sebagai Dajjal sebelum lahirnya Dajjal yang sebenar. Nabi juga diberikan pengkhususan tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya mempunyai isteri lebih daripada 4. Ini hanya khusus kepada baginda sahaja. Janganlah ada sesiapa yang mempertikaikan kelebihan yang Allah berikan kepada nabinya. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati intipati pengajarannya. Pertama, umat Islam wajib beriman dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan menyempurnakan agama Islam untuk semua bangsa dan sepanjang zaman. Kedua, umat Islam janganlah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan atau perbuatan kerana ia adalah dosa besar yang membawa kepada kekufuran. Dan ketiga, umat Islam hendaklah memahami bahawa keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan tutur kata dan logik akal semata-mata, tetapi dibuktikan dengan kecintaan dan amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'azzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzil wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni As-Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hazal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat. صاف. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة آتي سيدنا محمد الوسيلة وبعث المقام محمود إنك لا تحلف الميعاد. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf hadapan. Bacaan salat dengan riwayat Khalaf dari qiraat Hamzah. Salli jemaat. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim.